Mula-mula sekali kita akan pergi ke proses pengenalan. Yang pertama sekali, pada zaman kini kita memerlukan sesebuah organisasi atau sesebuah syarikat memerlukan sistem pengurusan yang amat sistematik dan lebih lengkap. Dan kita perlu praktikkan atau menekankan beberapa proses cara pengurusan Islam yang amat terbaik sekali pada zaman ini. Iaitu yang pertama sekali ialah perancangan. Sama kita akan kaji bahawa syarikat kita akan pergi jauh ataupun tidak. Yang kedua ialah penyusunan. Penyusunan daripada segala aspek disiplin, etika dan sebagainya. Yang ketiga ialah kepimpinan. Dan kita perlu memilih pekerjaan atau memilih pekerja yang baik seperti pemikiran yang daya intelektual yang tinggi dan pemikiran yang jauh. Dan pengawasan, kita perlu mengkaji bahawa syarikat ini bahawa boleh pergi jauh ataupun tidak dan tetapkan nilai bahawa syarikat ini boleh pergi ataupun tidak. Yang ketiga sekali, yang organisasi yang kami akan kaji ialah Astro Malaysia Holdings Berhad. Astro Malaysia Holdings Berhad telah banyak membuat perkhidmatan seperti langganan khidmat televisyen dan radio dengan atas daya intelektual mereka yang telah ada yang pada zaman kini. Seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menghalang mana-mana hamba-Nya untuk mencari rezeki yang halal dan serta mencari keredaan untuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Afiq bin Amri, nombor student 2020826532, akan menerangkan tentang latar belakang syarikat Astro Malaysia Holdings Berhad yang merupakan rangkaian Astro seluruh Asia yang dikenali sebagai Astro All Asia Network PLC. Syarikat ini juga terlibat dalam aktiviti penciptaan, kumpulan dan pengedaran kandungan. Tambahan pula, syarikat Astro Malaysia Holdings Berhad adalah syarikat yang ditubuhkan di Malaysia. Di samping itu, tempat perniagaan utama syarikat ini di bangunan pentadbiran Pusat Penyiaran Asia yang terletak di Taman Teknologi Malaysia. Pengerusi dan pengarah bukan eksekutif bagi syarikat Astro ini ialah Badri Masri. Seterusnya, Ketua Pegawai Eksekutif merangkap CEO ialah Agustus Raf Marshall. Di samping itu, aset-aset yang berkhidmat untuk syarikat ini adalah multimedia interaktif teknologi, Masterio Talent dan Management, Calestra Pictures, TVB Publishing Holding and Philippine Animation NV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iman Hazim bin Idrus. Nama matrik 2020609964. Seterusnya saya akan membentangkan tentang visi dan misi bagi syarikat Astro Malaysia Holdings Berhad. Secara umumnya terdapat banyak visi dan misi bagi sesebuah syarikat. Visi ini adalah apa yang diinginkan oleh sesebuah syarikat dalam jangka masa yang pendek. Visi ini juga adalah konsep ataupun matlamat yang ingin dicapai oleh sesebuah organisasi ataupun individu. Seterusnya, misi pula ialah apa yang ingin dicapai oleh sesebuah syarikat atau seseorang dalam jangka masa yang pendek. Jadi, apakah visi utama Astro? Visi utama Astro ini adalah bagi memenangi hati serta pemikiran setiap rakyat Malaysia melalui corong radio dan televisyen dan juga perkhidmatan media lain. Syarikat ini juga memastikan penyebaran maklumat secara adil dan menepati waktunya. Visi yang seterusnya adalah syarikat ini akan melakukan apa sahaja bagi seluruh rakyat Malaysia supaya dapat menikmati rancangan yang ditayangkan oleh Astro, seperti memperkenalkan pakej Enjoy. Ianya adalah bagi seluruh rakyat Malaysia, termasuklah di kawasan pedalaman seperti Sabah dan Sarawak. Seterusnya, visi syarikat Astro juga menjadi organisasi peneraju dalam membangunkan tenaga kerja yang berdaya saing. Kita pergi pula kepada misi syarikat Astro. Misi utama syarikat Astro ni adalah mewujudkan organisasi yang memaksimumkan kepuasan pelanggan dari segi kualiti,
iaitu dengan cara menayangkan rancangan televisyen dengan kualiti yang terbaik. Sebagai contoh 4K ataupun HD. Dan seterusnya, visi syarikat Astro ni adalah meminimumkan masalah yang dihadapi oleh syarikat dengan penyelesaian masalah yang mana akan menguntungkan semua pihak dan tidak akan merugikan mana-mana pihak. Okey, selain itu, pihak Astro ni akan memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan mereka sehingga pelanggan mereka berasa berpuas hati akan perkhidmatan yang ditawarkan dan juga menjaga kawalan kos. Seterusnya, syarikat Astro juga akan memastikan syarikat mereka diyakini oleh semua orang serta menjadikan Astro sebagai pilihan utama dalam sektor rancangan televisyen di Malaysia. Okey, misi terakhir bagi syarikat Astro ni pula adalah melakukan usaha yang terbaik dari dalam dan membantu pekerja mencapai potensi penuh dengan cara berkongsi kejayaan yang diraih oleh syarikat Astro dengan pekerja-pekerjanya melalui bonus dan insentif lain dalam skim keseluruhan untuk memperkasakan pekerja. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Perancangan strategi yang dilakukan oleh Astro. Perancangan strategi yang dilakukan oleh Astro untuk meningkatkan lagi taraf pengurusan mereka adalah meluaskan perkhidmatan mereka ke kawasan yang baru dan mempunyai strategi pemasaran yang betul. Tambahan pula, 3 daripada 6.6 juta isi rumah di negara ini telah melanggan perkhidmatannya. Perkara tersebut sangat menguntungkan pasaran yang telah diperkenalkan oleh syarikat Astro ini. Selain itu juga, syarikat Astro telah melancarkan enjoy dan perkhidmatan tersebut dinilai sebagai strategi pertahanan untuk bersaing pada harga berbanding kandungan. Di samping itu, bersama-sama dengan isi rumah yang sedia ada dan pelanggan yang baru yang mempunyai gaji di bawah RM1,000 juga mampu dan berpotensi untuk melanggan perkhidmatan enjoy ini. Pelanggan juga boleh menyemak imbas atau melayari navigasi dan menonton program mereka pada peranti selain daripada kotak setup hak milik sendiri. Seterusnya, kita akan pergi ke strategi kejayaan syarikat Astro Malaysia Holdings Berhad. Yang kedua, kita akan pergi ke pimpinan. Yang pertama sekali ialah lembaga pengarah dan terbahagi kepada dua, iaitu Jawatan Kuasa Audit dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan. Itu daripada bahagian anak-anaknya ialah Setiausaha Korporat dan Audit Dalaman Korporat. Terusnya kita akan pergi ke 3 bahagian kecil lagi, iaitu kandungan, pengalaman dan pengguna. Dan lagi-lagi anak kita yang ketujuh, iaitu kewangan, undang-undang, penyiasatan operasi dan sebagainya. Adanya struktur organisasi yang lengkap dan sistematik yang telah saya bentangkan tadi, iaitu Astro Malaysia Holdings Berhad telah berjaya membuat beberapa syarikat di luar negara seperti di China, England dan Kanada. Muhammad Najmi bin Rafai 2020610454 daripada kelas BB akan sambung dengan tajuk nilai dan etika. Okey, pihak Astro amat menitik beratkan nilai dan etika yang sempurna dalam tugas mereka untuk memastikan pelanggan mereka mendapat layanan ataupun perkhidmatan yang puas. Okey, apa itu nilai? Nilai adalah merupakan kriteria yang bagi kita mempertimbangkan sesuatu benda, situasi dan manusia sama ada baik atau buruk, macam tu. Kemudian etika ni apa? Etika ni adalah cabang falsafah yang dikhaskan untuk masalah moral. Maksudnya etika ni macam cara bekerja semua tu.
Cara kerja dari macam disiplin, efisien, cekap, itu semua. Okay, kita akan teruskan pada nilai dan etika. Apa yang Astro nak? Astro nak pada pekerja dia apa? Kepimpinan, nilai kepimpinan kandungan. Okey, iaitu menjana, idea, mencipta, menghasilkan dan melabur serta berusaha untuk mengumpul kandungan tempatan dan antarabangsa bagi menimbulkan kandungan yang lebih komprehensif. Maksudnya dia akan kumpulkan macam contoh cerita yang best-best kat luar negara. Macam cerita Spiderman, cerita Batman, cerita kartun macam Mickey Mouse ke, cerita Pokemon daripada Jepun. Itulah daripada antarabangsa, daripada lokal macam Opie Ipin, Siamang Tunggal, lepas tu cerita apa? Jenali dan sebagainya. Seterusnya ialah pelanggan sentiasa didahulukan. Pelanggan sentiasa didahulukan apa? Iaitu memberi tumpuan kepada penyampaian proporsi bernilai dan pengalaman pengguna terbaik kepada pelanggan. Dia nak bagi pelanggan ni rasa puas dengan apa servis yang dibagi. Yang seterusnya adalah etika. Etika berdisiplin. Etika yang diorang nak adalah berdisiplin, iaitu berterusan menjana pendapatan tunai, mengawal kos kewangan secara berdisiplin dan sentiasa proaktif dalam setiap aspek. Dia nak bekerja dia mesti sentiasa dalam keadaan yang terbaik untuk berdisiplin supaya kerja berjalan dengan pantas. Ini adalah pekerjaan yang efisien. Efisien ni ialah melaksanakan kajian strategik dari setiap sudut perniagaan bagi memastikan supaya terus efisien dan cekap dalam memberi perkhidmatan terbaik kepada setiap pelanggan. Maksudnya mereka akan mencari kekurangan dan bila dapat tahu kekurangan tu, mereka akan tambah kekurangan tu dan memperbaiki segala kekurangan yang mereka ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Hafiz bin Muhammad Iskandar, nombor student 20201616448 dan akan menerangkan sedikit sebanyak tentang tanggungjawab sosial korporat. Tanggungjawab sosial korporat atau Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu kewajipan sesebuah organisasi dalam membuat keputusan dan mengambil tindakan yang akan membantu dalam kebajikan dan kebaikan kepada masyarakat dan juga organisasi. CSR juga merupakan komitmen yang akan mempertingkatkan kesejahteraan rakyat dan akan meningkatkan imej organisasi. Serokasi merupakan satu organisasi yang mempromosikan tanggungjawab sosial korporat ini. ISRO mempunyai 4 cabang utama, iaitu pembelajaran sepanjang hayat, pembangunan komuniti, sukan dan kesihatan serta alam sekitar. Setiap cawangan mempunyai rancangan komuniti yang tersendiri seperti kampus ISRO, lokasi hostels dan juga lain-lain. ISRO telah menganjurkan program bantuan banjir selama seminggu akibat banjir di Kuching dan juga telah mengadakan satu gotong royong membersihkan dasar laut yang terpanjang yang bertempat di Tun Sakaran Merimpak, Sabah. Selain itu, ISRO juga telah menggerakkan sukarelawan bagi membantu proses vaksinasi di pusat pemberian vaksin Stadium Nasional Bukit Jalil. Juga telah memasang 6 dekoder di PPV Stadium Nasional Bukit Jalil sepanjang ia beroperasi bagi menyalurkan maklumat dan juga hiburan sementara orang ramai yang hadir pada hari tersebut menunggu giliran untuk menerima vaksinasi mereka. Seterusnya kita kepada kesimpulan. Kesimpulan kepada semua ni adalah pihak ISRO memanfaatkan setiap peluang yang mereka ada untuk menambah lagi pelanggan mereka dengan memikirkan pelbagai inovasi serta mencari rancangan yang terbaik dari seluruh negara agar dapat ditontonkan di Malaysia. Yang kedua, banyak sumbangan yang telah diberikan oleh pihak ISRO seperti menyumbangkan 60 troli pendidikan ke ward pediatrik di seluruh negara. Kita lihat di sini bahawa pihak ISRO amat-amat prihatin dan amat memberikan banyak sumbangan kepada rakyat Malaysia. Itu saja. Sekian, terima kasih.